Program Usahawan Tani Intan di bawah Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR di Hulu Kinta, Perak akan diperluas. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, projek tersebut menggunakan tanah tebiar milik kerajaan negeri untuk diusahakan peserta daripada golongan B40 dan miskin tegar. Kementerian berkenaan katanya amat mengalu-alukan kerjasama dan komitmen kerajaan negeri menawarkan tanah untuk melaksanakan program berkenaan. Sekaligus dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan terutama dalam sektor pertanian moden di kawasan luar bandar. Dan saya pasti kalau perkara ini disambut baik dan kita akan dapat menskalakan projek IPR ini di seluruh negara. Sebab masalah kita ialah tanah. Saya berharap usaha kerajaan negeri Perak ini juga disambut oleh kerajaan-kerajaan negeri yang lain. Baru kita boleh bawa pertanian moden ini ke daerah-daerah di seluruh negara. Beliau berucap melancarkan projek IPR Intan NCER di Hulu Kinta, Perak. Projek penanaman cili dan terung di atas tanah seluas 20 ekar itu dijangka mampu menyumbang kepada hasil jualan sehingga 29 juta ringgit. Ia diusahakan oleh 30 peserta. Jadi daripada tanah ni kosong, sebelum ni tanah ni padang. Jadinya daripada tanah ni padang sehinggalah jadi macam ni, kita train dia orang macam mana dia orang nak level tapak, macam mana dia orang nak potong besi, macam mana nak naikkan rak, tanam pokok, semayan apa semua. So daripada A sampai Z kita ajar dia orang. Sebab dia nampak bidang pertanian ni ada potensi untuk ubah nasib kami satu keluarga kat sini. Jadi saya cubalah masuk dalam bidang pertanian ni daripada kosong semua sekali, daripada semaskan padi, buat rak semua, dia belajar untuk ubah nasib kami lah. Rancangan tu sebelum ni tiada perancangan, tapi setelah saya melibatkan diri dalam bidang pertanian di ladang ni, memang nampak peluang tu besar. Hati sebab orang kata nak ambil pengalaman lah, kita dah berumur kan, nak ambil pengalaman, boleh orang kata buat pertanian sendiri kat rumah, tanam-tanam tepi rumah untuk pendapatan sendiri. Tu saya nak belajar daripada pengalaman di sini. Seorang wanita yang dalam perjalanan menghantar cucu ke sekolah maut selepas kereta dipandunya bertembung dengan sebuah motosikal dalam kemalangan di Kampung Cangkat Kinding, Tanjung Rambutan pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabrozi Nur Ahmad, mangsa berusia 59 tahun itu tersepit di dalam kereta dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Bagaimanapun, cucu perempuan mangsa berusia 6 tahun yang turut berada di dalam kenderaan itu tidak mengalami kecederaan. Manakala penunggang motosikal, iaitu seorang pelajar sekolah lelaki berusia 17 tahun, cedera parah. Mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara kanak-kanak perempuan itu dirujuk ke fasiliti kesihatan berhampiran untuk pemeriksaan lanjut. Di Mahkamah Session Batua, seorang bekas pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memindah keluar wang syarikat lebih RM55,000 3 tahun lalu. Tertuduh Tai Chun Wei, 39 tahun, didakwa menggunakan kedudukannya sebagai pengarah syarikat dan membuat pemindahan wang ke syarikat milikan tunggal miliknya tanpa membuat mesyuarat agung. Kesalahan tersebut didakwa dilakukan pada 4 Februari 2020 di Icon City, Bukit Mertajam. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM12,000 berserta seorang penjamin. Kes disebut semula pada 17 Januari depan. Susulan penemuan sisa klinikal berbahaya yang bertaburan di kilometer 92.9 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan dari Gurun ke Sungai Petani Kedah, Sabtu lalu, Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah sedang menjalankan siasatan mengenai punca kejadian. Pengarahnya Sharifah Zakiah Said Shahab dalam satu kenyataan menyebut pihak yang didapati terlibat dalam pembuangan sisa klinikal berkenaan boleh dikenakan tindakan. Menurutnya, pegawai penyiasat JAS yang tiba di lokasi berkenaan mendapati satu tong sisa klinikal mengandungi picagari, jarum dan kit ujian terpakai serta beberapa lagi buangan sisa klinikal bertaburan di sekitar kawasan berkenaan. Buangan sisa klinikal terbabit bagaimanapun dibersihkan pihak projek Lebuh Raya Utara Selatan Berhad Plus dan dihantar ke stor buangan terjadual Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Sebelum dilupuskan di premis yang dilesenkan oleh JAS. Beliau menasihatkan orang awam yang ternampak buangan sisa klinikal agar tidak menghampirinya dan melaporkan kepada JAS dengan segera.
RM293.92 juta diperuntukkan Kerajaan Perlis dalam Belanjawan 2024 bertemakan melestarikan ekonomi negeri demi kesejahteraan rakyat. 62.82% atau RM184.64 juta daripada jumlah itu diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus. RM109.27 juta lagi bagi perbelanjaan pembangunan. Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli ketika membentangkan Belanjawan Perlis 2024 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri memaklumkan 3 fokus utama akan diberi penekanan dalam memastikan kejayaan pelaksanaannya, peningkatan sosioekonomi rakyat, pengukuhan ekonomi yang mampan dan pemerkasaan sistem penyampaian perkhidmatan. Kerajaan negeri turut menganggarkan kutipan hasil berjumlah RM113.24 juta pada tahun depan, meningkat RM1 juta berbanding 2023. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan 1,300 penjawat awam di Perlis, Muhammad Shukri mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan setengah bulan gaji dengan minimum RM2,000. Pembayaran akan dibuat pada akhir Februari 2024.